Ini adalah jawapan kepada ucapan Cikgu Bad, ceramah Perikatan Nasional di Perkanan Cepa, Kelantan. Dalam ceramah tersebut, beliau banyak menuduh Perdana Menteri, banyak menuduh kerajaan, terutama dalam isu ambalan. Dia banyak isu dia yang bawa lah, tapi antara isu yang besar adalah ambalan. Jadi ramailah orang bertanya, isu ambalat ni, semua tak tahu ambalat tu apa, kat mana, kat mana dan sebagainya kan. Statement yang saya nak bawa ni, atau kenyataan akhbar yang saya bawa ini, dikeluarkan antara lainnya oleh Kementerian Luar Negeri Malaysia untuk siaran serta-merta di bawah tajuk Treaty Persempadanan Laut Wilayah di Kawasan Paling Selatan Selat Melaka dan Treaty Persempadanan Laut Wilayah Separa di Laut Sulawesi antara Malaysia dan Republik Indonesia. Ini dekat Sabah. Yang itulah yang Cikgu Bat sebut sebagai ambalat tu. Ada satu pulau tu, di pulau itu dia bagi dua. Sebelah bawah dia adalah Indonesia, belah atas dia Malaysia, tapi di satu pulau. Bila Cikgu Bat kencing penyokong dia, isu ambalat, alright. Kenyataan Cikgu Bat adalah bahawa PMX telah menjual negara. PMX telah pun menggadaikan marah negara. PMX telah menyebabkan negara kehilangan trilion ringgit daripada segi minyak yang kita ada. Trilion, tuan-tuan. Ini adalah kerja Anwar Ibrahim. Ini Anwar Ibrahim pengkhianat. Anwar Ibrahim yang keluar, yang jual negara. Ini Anwar Ibrahim. Jadi pengikut dia pun, oh betul lah, Cikgu Bat ni, cikgu takkanlah cikgu nak menipu, betul tak? Bagi garis sempadan, kerana apa? Kerana Indonesia lebih aktif dan dibenarkan mereka aktif atas perjanjian yang Anwar Ibrahim tanda tangan tanpa pengetahuan kabinet, tanpa pengetahuan parlimen, tanpa pengetahuan rakyat. Dia kata bahawa treaty perjanjian yang Anwar Ibrahim buat itu, kabinet tidak tahu, jemaah menteri tak tahu, rakyat tak tahu, dia tanda tangan tanpa pengetahuan. Baik, kita bawa benda ini. Cikgu Bat, 8 hingga 9 Januari Anwar ke Jakarta dengan persetujuan treaty. Pada 9 Mei, DSI Anwar dan Jokowi berbincang lagi dan setuju. Masa itu pertemuan dekat ASEAN di Labuan. Kemudian, Kementerian Luar Negeri pun setelah dengan persetujuan di Labuan itu mengeluarkan satu dipanggil sebagai Memorandum Jemaah Menteri, MJM, pada 27 Mei. Kemudian diberikan kepada siapa? Kepada semua agensi-agensi yang berkaitan dengan isu-isu persempadanan ini. Kemudian MJM itu dibentangkan. Ini agensi, bukan agensi cikai-cikai Ini agensi-agensi kerajaan termasuk Peguam Negara. Ini Anwar sebut dalam parlimen. Kemudian MJM dibentangkan ke jemaah menteri pada 5 Jun dan semua setuju. Maksudnya adakah menteri tahu, jemaah menteri tahu? 5 Jun MJM, Memorandum Jemaah Menteri, telah dibentangkan dan jemaah menteri setuju dengan treaty tersebut. Berdasarkan keputusan jemaah menteri, treaty itu ditandatangani pada 7 hingga 8 Jun. Tu saya nak tanya Cikgu Bat ni, dekat mana dia kata fakta, dekat mana dia kata hujah yang kata jemaah menteri tak tahu, parlimen tak tahu, rakyat tak tahu? Dekat mana dia dapat hujah tu? Perkara ini, ucapan ini, perbincangan ini, perbicaraan ini telah pun dibahaskan oleh pembangkang di parlimen. Muhyiddin Yassin sendiri yang cakap. Dia cakap apa, tuan-tuan? Pertamanya, terima kasih kepada Yang Berhormat yang telah menjelaskan bahawa apa yang telah dimeterai dengan pihak Indonesia itu bukan satu perjanjian yang komprehensif. Muhyiddin Yassin pun tahu bahawa itu bukan satu perjanjian yang komprehensif. Ini Presiden Bersatu. Engkau punya Presiden cakap sendiri, Caveat. Banyak caveat. Cikgu Bat, caveat tu apa? Caveat. Pergi belajar lagi sebelum korang cakap dengan orang. Caveat tu apa? Pergi belajar lagi. Baca lagi. Caveat tu apa? Malah aku nak explain kat sini. Maknanya, ia bersetuju atas perkara yang mungkin boleh bersetuju. Tapi banyak lagi perkara yang tak lagi diselesaikan. So maksudnya ada perkara yang dipersetujui, ada perkara pun tak ada tanda tangan. Antaranya saya kata tadi, persempadanan di atas 12 nautical mile. Baik, kita dengar lagi. Macam contoh tadi, sama ada soal yang berkaitan dengan sempadan di mana melibatkan negeri Johor, negeri saya lah, ataupun di Sabah. Maksudnya Muhyiddin Yassin sendiri kata bahawa isu Sabah tu belum lagi diselesaikan. Sempadan itu belum lagi diserahkan. Muhyiddin sendiri cakap di mana, tuan-tuan? Di dalam parlimen. Ini perkara-perkara yang dianggap penting. Selain daripada itu yang berkaitan Pulau Sebatik ataupun dengan Ambalat. Pulau Sebatik, Ambalat, itu area. Kalau tuan-tuan nak Google boleh cari area ini tu. Kes-kes yang telah pun selama ini menjadi isu ataupun dispute. Pasal selama ini pun tuntutan yang kita dibuat di bertindih, pihak Indonesia tak bersetuju langsung.
walau 1 inci pun mereka tak ganjak untuk mempertahankan hak mereka. Jadi soalan saya, sama ada jaminan daripada Amat Berhormat Perdana Menteri, boleh tak dijamin supaya apa yang dikatakan tuntutan hak Malaysia itu tidak kita kompromi langsung? Terima kasih Pak Guh. Itulah soalan. Itu beda daripada kecaman di luar. Yang ditanya itu ialah keperluan satu perjanjian komprehensif. Saya setuju. Jaminan bahawa tidak akan dikorbankan kepentingan kedaulatan negara. Itu memang pendirian kita. Soal Sabah ini bukan saja kerajaan persekutuan akan berunding dengan Indonesia untuk kawasan sempadan Sabah termasuk sekitar Pulau Sebatik, itu akan melibatkan wakil dari kerajaan negeri Sabah yang belum dimeterai, hanya sebahagian kecil yang melibatkan sempadan Sabah, dan memang kita tidak dapat bersetuju. Kita telah bawa pendirian kita, Indonesia jelas tuntutan kita dan kita pun tahu tuntutan Indonesia, tapi kita tidak setuju. Soal kompromi tidak berbangkit. Presiden Jokowi dia mewakili rakyat dan negara Indonesia. Saya mewakili rakyat dan negara Malaysia. Soal kedaulatan tidak boleh dikompromi. Saya berpendirian dan kerajaan ini akan terus menganggap Indonesia itu sebagai negara sahabat dan harus kita tingkatkan kerjasama dalam semua bidang. Dan kita tidak mahu beberapa masalah perbezaan yang didapati di antara kita menjejaskan hubungan dua alam. Jadi, tapi muktamad pendirian kita adalah tidak mungkin kita korbankan 1 inci pun tanah negara kita. Tidak mungkin kita korbankan 1 inci pun tanah negara kita. Now, perbincangan itu tentang apa? Dan inilah saya kata kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan, perbincangan tentang Selat Melaka dan isu Pulau Sebatik ni tuan-tuan, Sulawesi ni 18 tahun. Cerita dia, kalau tuan-tuan baca, saya sempat baca beberapa berita tadi, sampaikan tentera datang, tentera Malaysia pergi kat situ, tentera Indonesia pergi ke situ. Ada berlaku, tak tembak-menembak tu mungkin tak berlaku, ada berlaku peristiwa-peristiwa yang hampir mencetuskan peperangan disebabkan oleh sempadan itu. 18 tahun kerajaan sebelum ini, termasuklah kerajaan Perikatan Nasional tahun 2022, tak berjaya selesaikan. Okey, jadi bila Anwar jumpa Jokowi, dia buat satu treaty. Baik, kita setuju yang mana? Kita tak setuju yang mana? So dia setuju, dia kata, oh kita setuju yang ini berkenaan dengan 12 nautical mile. Yang ini kita setuju. Baik, kita setuju yang ini, kita setuju ini, kita sign. Yang kita tak setuju macam mana? Kita tak setuju part ni. Yang ni tak setuju, kita letak tepi. Ini kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi bila setuju bab itu, treaty itu ada, jadi dah clear kat mana yang boleh, kat mana tak boleh. Nelayan nak pergi tangkap ikan, kat mana setakat yang boleh, kat mana yang dibenarkan, kat mana tak dibenarkan, berdasarkan treaty itu. Kita punya pegawai-pegawai, orang kata apa, maritim kita pun dah tahu sempadan mana sempadan mereka yang dah dipersetujui pasca kepada perjanjian treaty itu. Nampak? So ada tak bab yang tak bersetuju? Ada. Tapi yang itu melibatkan breadth yang jauh lagi, yang jauh dalam, di laut dalam, lebih daripada 12 nautical mile. Yang tu ada lagi perbincangan lain. Tetapi 12 nautical mile itu dipersetujui. Lagi kita sakit hati, saya nak bagi tahu kepada rakyat apa dia? Antara berdasarkan CNN Indonesia melaporkan. Okey, disebut berdasarkan CNN Indonesia melaporkan. Berdasarkan CNN, itu tuduhan kedua dia. Yang tuduhan pertama tadi tanpa kebenaran, tuduhan kedua berdasarkan CNN Indonesia melaporkan. Baik. Indonesia telah menyelesaikan krisis di Ambalat. Ambalat ni saya bagi tahu orang pekalan semua, Ambalat ini di sempadan Tawau dan Sulawesi, Indonesia. Ambalat ini berdasarkan laporan Indonesia ada 9 kompartmen ataupun 9 telaga minyak yang besar yang bernilai 764 juta barrel, saudara, yang membawa kepada jumlah 1.9 trilion US dollar. Kita hilang, diserahkan oleh Anwar Ibrahim kepada Indonesia. Bukan 1 juta dolar, bukan 2 juta dolar, 1.9 trilion juta dolar, saudara. Yang kedua, isu CNN dah keluar, CNN Indonesia dah keluar bahawa isu Ambalat telah diselesaikan. Dia kata CNN Indonesia. Kita tengok kepada isu CNN pula tuan-tuan. Saya bawa kepada tuan-tuan CNN.
Ini adalah berita daripada CNN. Dia kata dekat CNN sebut bahawa Ambalat tu mereka dah kuasai. CNN sebut, CNN Indonesia. Baik, saya rujuk kepada CNN Indonesia. Tak ada pun berita yang disebut tentang CNN Indonesia, tuan-tuan. Tapi kenapa dia nak petik CNN Indonesia ni? Dia nak yakinkan dengan orang dengar dia, ada sumber-sumber yang boleh dipercayai. CNN Indonesia. Takkanlah CNN Indonesia berbohong. Pergi Google, kau nampak CNN Indonesia tu macam mana? Apa jawapan dia? Tak ada pun disebut pasal Indonesia dah menang Ambalat dan sebagainya. Yang ketiga, isu Ambalat. Ambalat ni adalah satu kawasan di tengah lautan, di antara di lautan dalam, di lautan dalam di antara Malaysia dan Indonesia. Lautan dalam di antara Malaysia dan Indonesia, di mana dekat situ memang ada takungan minyak bernilai trilion. Dan dia kata Anwar telah menandatangani perjanjian menyerahkan Ambalat itu kepada Indonesia, dia kata. Bertepuk tangan lah. Now, perjanjian Treaty Sulawesi 8 Jun 2023, ada yang mengatakan bahawa itu adalah berkenaan dengan Ambalat. Okey, menjawab soalan tentang Ambalat tadi. Now, Treaty Sulawesi yang ditandatangani, ini kenyataan daripada Kementerian Luar Negeri Malaysia 8 Jun 2023 ini, apa yang dibincangkan pada 8 Jun 2023 ini tidak melibatkan persempadan maritim ZEE, tidak melibatkan pelantar benua antara Malaysia dan Indonesia. Dalam arti kata lain, treaty tersebut tidak melibatkan kawasan yang dirujuk Malaysia sebagai Blok ND6, Blok ND7 atau yang dirujuk Indonesia sebagai Ambalat. Nampak? Perjanjian itu, treaty itu tentang apa, Iswardi? Treaty itu tentang 12 nautical mile. Blok N6, Blok ND6 dan Blok ND7 dan ZEE itu di atas, tuan-tuan. Dia jauh. Kalau kita tengok Kelantan, 150 ke atas nautical mile itu dipanggil sebagai kawasan ZEE, 100 nautical mile ke atas. Minyak ni, tuan-tuan, kat tengah laut, bukan kat 12 nautical mile. Kebanyakan minyak tu tengah laut. So Blok ND6 dan Blok ND7 atau yang dirujuk sebagai Ambalat tidak diperbincangkan di dalam treaty tersebut, Cikgu Bat. Treaty tersebut tidak meliputi ZEE, Cikgu Bat. Cikgu Bat tahu ke ZEE, Cikgu Bat? Apa itu ZEE, Cikgu Bat? Itu dipanggil Zone Ekonomi Eksklusif, Cikgu Bat. Zone ekonomi eksklusif ini juga ada di luar pantai Kelantan yang tempat Cikgu Bat berceramah tu. Di situlah di mana minyak di antara Malaysia dan Thailand kita damaikan atau kita bincangkan supaya diusaha sama di kalangan di antara Malaysia dan Thailand. Malaysia dan Indonesia komited untuk meneruskan rundingan bagi melengkapkan jurang air surut, tikas air surut low water line ke TTM dan menetaskan garis sempadan bila, tuan-tuan? Jun 2024. Kencing lagi, Cikgu Bat. Kencing sekali boleh kencing. Media Anwar dan Jokowi di Kuala Lumpur baru ini. Di bumi Malaysia, Anwar Perdana Menteri keluar daripada mulut dia apa? Saya diinstruksi oleh Presiden, Bapa Presiden Indonesia. I'm been instructed by a President of Indonesia. I've been instructed, bukan instruct. Grammar pun salah. Saya diarahkan oleh Presiden Indonesia. Saudara, masuk akal tak masuk akal? Depan media, di bumi berdaulat Malaysia, Perdana Menteri kita boleh keluar kalam. Kita selesaikan perkara ini kerana saya diinstruksi oleh Presiden Indonesia. Saudara, saya minta maaf kalau saya melampau. Tapi saya nak sebut, saya kenal Anwar Ibrahim. Saya kenal. Antara yang kita perkata dan kita pernah cuba selamatkan apa dia? Ada video rakaman di Indonesia kegiatan haram Anwar Ibrahim. Kegiatan haram, Okey, iaitu dia nak bawa tuduhan lain pula. Okey, tak apa. Kemudian yang keempat, dia kata instruksi, perkataan instruksi itu pun diulang oleh satu website
YB bodoh tu. Ada satu website YouTube YB bodoh lah saya panggil dia kan. Dia kata Anwar diinstruksi. Dia kata tengok, di hadapan rakyat Malaysia, di hadapan media, Anwar mengaku dia telah diinstruksikan oleh Jokowi. Isunya instruksi apa? Baik, kita dengar kenyataan Perdana Menteri tentang Jun 2024 tersebut. Perdana Menteri sebut apa dalam ucapan dia? Dengar baik-baik Cikgu Bat. Dengar baik-baik dengar baik-baik. Kita dengar apa yang Perdana Menteri sebut. Hari ini kita saksikan ada yang soal kecil yang akan kita putuskan mengikut instruksi Bapak Presiden Jun tahun depan. Kok saya pun diberi instruksi sekali gitu. Instruksi Bapak Presiden Jun tahun depan. Instruksi apa dia kata? Instruksi itu yang Cikgu Bat tak dengar tu. Dia kata instruksi Bapak Presiden Jun tahun depan bagi membicarakan apa tuan-tuan? Bagi berbincang tentang apa? Jun tahun depan. Jun tahun depan nak bincang apa? Cerita apa is Jun tahun depan? Itu yang saya tunjuk tadi tu. Bincang tentang apa? Instruksi. Dia instruksi, bukan instruksi suruh tukar, suruh sign perjanjian, bukan. Instruksinya adalah bahawa perbincangan itu dibuat Jun 2024. Faham? Bukan instruksi suruh sign agreement. Instruksinya supaya perbincangan itu dipercepatkan menyentuh tentang apa? Perkara-perkara kecil. Apa perkara kecil itu? Jurang dari tikas air surut ke titik M, menetapkan garis sempadan dari tikas air surut ke East Pilar ataupun intertidal area dan dikira sebagai persempadan darat di Malaysia dan Indonesia secara menyeluruh selewat-lewatnya bila? Pada Jun 2024. Dia berseluruh. Saya pun kena suruh. Sebab dia bagi tarikh. Kita buat bincang-bincang, kita kena buat Jun tahun depan. Itu maksud dia. Menjawab hujah keempat tentang instruksi-instruksi itu. Instruksi itu bukan Jokowi instruct Anwar Ibrahim sign agreement. Instruksinya adalah kita kena buat Jun tahun depan. Itu instruksinya. Perbincangan itu Jun tahun depan. Perbincangan apa? Yang saya sentuh ni kat yang saya sebut tadi tu. Nampak tak nampak? Cikgu Bat? Agak-agak lah kalau nak kencing pemimpin tu kan. CNN apa bilion, trilion, semua main petik je. Tengok instruksi. Rupanya instruksi nak atur pertemuan 24 Jun 2024. Itu instruksinya. Instruksi kan. Kebangang korang ni. Lain kali tuan-tuan dengar perbahasan di parlimen tu, nanti malu ke diri sendiri. Itu je. Okay?